Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita jutaan nikmat dan kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang mengatasi jutaan nikmat dunia ini, iaitu nikmat iman dan Islam. Satu kenikmatan yang sangat bernilai, yang tidak ada bandingan langsung di dunia ini. Bahkan dengan sebab imanlah kehidupan dunia ini menjadi satu tempat yang berharga, menjadi satu tempat perantaraan untuk meningkatkan iman, untuk membetulkan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mengumpul amalan, mengumpul bekalan yang dihantar ke alam yang seterusnya, untuk alam seterusnya, bermula dengan alam barzakh sehinggalah ke hari kiamat dan seterusnya berdiri di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala kelak. InsyaAllah pada rakaman ini khususnya untuk ahli qaryah Surau As-Salikin, Taman Desa Sentosa, dalam pengajian kitab Mastika Hadis, himpunan hadis-hadis mutiara sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-41. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat yaghzu jayshunil Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan daripada Hadrat Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Maka apabila mereka berada di suatu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya daripada awal hingga ke akhirnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merasa muskil serta bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya, padahal ada di antaranya orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan daripada tentera itu? Baginda SAW menjawab, ya, mereka seluruhnya ditimbuskan. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan masing-masing dibalas menurut niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-41 ini menerangkan akibat buruk, balasan buruk
orang yang mencabuli sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi daripada hadis ini ada beberapa kesimpulan sebagaimana yang dibawakan di dalam syarahan hadis ini, di dalam kitab ini, iaitu tentang akibat buruk ataupun kesan balasan buruk terhadap orang yang mencabuli, orang yang ingin merosakkan perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentera. Ada satu tentera yang ingin menyerang ataupun merosakkan, memusnahkan Kaabah. Ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini adalah berkenaan dengan satu gerombolan tentera yang sangat besar, yang mereka juga bertujuan untuk menyerang Kaabah. Kalau kita lihat berkenaan dengan tentera bergajah Abrahah, jadi itu yang tentera Abrahah ini kisah yang lain lah, kerana tentera Abrahah ini mereka daripada Yaman datang dengan bergajah, dan mereka dibinasakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu daripada neraka. Jadi matilah tentera-tentera beserta dengan gajahnya sekali, seperti ka'asfim ma'kul, jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, berlubang tubuh badannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan. Jadi tentera bergajah Abrahah ni, mereka dibinasakan dengan dihancurkan, dihantar burung sebelum sempat sampai ke Kaabah. Sebagaimana yang berlaku iaitu penjaga ataupun penjaga Kaabah, penjaga Baitullah ketika itu, iaitu Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib telah apabila binatang ternakannya dirampas, maka dia pergi tuntut binatang ternakannya. Sedangkan apabila mendapat tahu bahawasanya tentera Abrahah ingin menyerang Kaabah, maka dia berkata Kaabah itu ada tuannya, maka biarlah tuannya akan uruskan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Kaabah, telah menghancurkan orang yang ingin mencabuli, orang yang ingin merosakkan perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu arah kiblat umat Islam. Begitu juga kepada benda-benda yang lain, pada tempat-tempat yang lain, sepanjang masa, sepanjang zaman. Jika ada yang ingin menyerang perkara-perkara yang ada kaitan dengan agama Allah, ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil pelajaran, termasuk orang Islam sendiri, supaya tidak mencabar, supaya tidak berhati-hati dengan kemuliaan agama ini, kemuliaan pewaris agama, seperti kemuliaan alim ulama, kemuliaan perkara yang berkait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua perlu berhati-hati supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang mencabuli perkara mulia di sisi Allah. Hendaklah kita memuliakan perkara yang ada berkait dengan agama. Kita lihat, kalau Kaabah itu memanglah ianya memang bila dilihat bentuk binaannya batu biasa saja. Kalau zaman sekarang pun dari segi binaan itu adanya diselimuti dengan selimut kelambu supaya ditutuplah. Tapi dari segi binaan tu samalah macam dahulu. Memang banyak lagi binaan-binaan yang lain yang lebih mahal, yang diletakkan emas permata mungkin,
yang dibuat daripada batu-batu yang mahal, tetapi tidak mampu mengatasi kemuliaan bangunan Kaabah, kemuliaan Kaabah itu sendiri. Begitu juga di tempat lain, batu-batu yang sama, batu-batu dibuat batu bata ataupun bahagian-bahagian bangunan yang dibuat menjadi masjid, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tempat yang paling Allah Taala kasih. Kapet ataupun lantai yang dibuat masjid, surau, manusia akan letakkan dahi, iaitu bahagian wajah yang paling mulia daripada anggota tubuh badan manusia, tunduk di atasnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika benda yang tak berkait dengan agama, contohnya mungkin batu yang mozaik yang berada di dalam tandas, maka ia akan digunakan untuk perkara yang kotor. Maka begitulah juga seluruh dunia ini, jika ada berkait dengan agama Allah, maka ia akan dimuliakan, dia akan dijaga. Walaupun seluruh manusia ingin menghinanya, walaupun seluruh manusia cuba untuk merosakkannya, mencabulinya, tetapi apabila dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya ada kait dengan agama Allah, maka pasti tidak ada sanksi lagi bahawasanya ia akan terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang berada dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat ataupun fitnah, kekacauan, akan menanggung dalam dunia ini balak bencana yang menimpa mereka. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengazab sesuatu kaum, sesuatu tempat, maka semuanya akan kena azab, bala dan musibah itu pada setiap tempat dan juga sepanjang zaman. Tidak terkecuali orang-orang yang soleh, tidak terkecuali orang-orang yang baik. Kerana di dunia ini begitulah sunnatullah, apabila datangnya bala bencana, maka semuanya akan terkena, termasuk orang yang tidak bersalah, orang yang tak terlibat dengan perbuatan maksiat ataupun fitnah itu, tetapi tetap juga merasai, tetap juga terkena bala yang menimpa itu. Sebagaimana kita lihat di sekeliling kita, perkara yang berlaku, bencana yang berlaku, apabila Allah SWT inginkan berlakunya bencana, gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya, maka semua akan terkena. Yang kalau berlakunya gempa bumi, contohnya, ada orang-orang yang baik yang turut tertimpa, turut terbunuh, meninggal dunia, namun apabila dibangkitkan di alam barzakh, bermula di alam barzakh, maka masing-masing akan mendapat balasan, ganjaran sesuai dengan amalan di dunia, sesuai dengan niat. Itulah yang berlaku kepada tentera yang ingin menyerang Kaabah ini, yang ditelan bumi. Ia merupakan tentera yang besar, ialah tentera yang besar, sehingga kan ada dalam kelompok ataupun dalam ramai-ramai tentera itu, ada orang yang berjual dan juga membeli. Maknanya ialah dalam perjalanan yang lama kan, perjalanan yang panjang, jadi ada yang bergerak ataupun turut sama di tempat itu, yang dipanggil baida, di tempat yang lapang lah, di tempat yang lapang. Maka apabila datang keputusan kehendak Allah untuk menenggelamkan mereka, keputusan Allah supaya bumi ini telan mereka, perintah untuk bumi telan orang yang ingin merosakkan, orang yang ada niat jahat terhadap rumah Allah, Baitullah, maka semua ditenggelamkan. Walaupun tak semua tentera yang mempunyai misi untuk serang Kaabah, untuk rosakkan Kaabah, untuk mencabuli Kaabah.
untuk mencabuli sesuatu yang mulia di sisi Allah. Tapi bila sampainya keputusan untuk tenggelam, semua kena telan. Walaupun ada peniaga, mungkin ada orang-orang yang bukan tentera pun, orang biasa, tapi ditelan juga. Akan berlaku juga nanti di akhir zaman, iaitu sebelum sebelum zahirnya Imam Al-Mahdi, berlaku juga peristiwa tentera ataupun pasukan tentera yang ingin menuju ke Kaabah, juga bertujuan untuk mencabuli kehormatan perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Ta'ala, yang ingin merosakkan perkara yang mulia yang berlaku di Kaabah, yang ingin menghalang Imam Al-Mahdi daripada dibai'ah. Maka tentera itu pun ditelan bumi, sehingga orang yang nampak dan terselamat, dialah yang mengkhabarkan, dialah yang sampai ke Mekah memberitahu. Maka ketika itulah antara tanda terbesar akan zahirnya Imam Muhammad Al-Mahdi sebelum pada akhir zaman nanti, insya-Allah. Jadi daripada itu kita hendaklah melazimkan diri kita bersama dengan orang-orang yang soleh, bahkan bersama orang-orang yang mengislahkan orang lain, orang-orang yang memperbaiki orang lain. Sentiasalah kita mencari majlis-majlis, walaupun dalam keadaan sekarang ini majlis-majlis secara fizikal ni dah terbatas, namun kita sertai juga dengan cara-cara yang boleh, dengan cara virtual, bukan majlis fizikal lah. Namun hati kita sentiasa ingin bersama dengan orang-orang soleh. Hati kita sentiasa ingin melazimi majlis-majlis yang baik-baik, majlis selawat, majlis pengajian ilmu, majlis muzakarah, majlis bacaan Al-Quran, apa sahaja yang berkait dengan agama Allah SWT, yang berkait dengan akhirat. InsyaAllah kita akan mendapat keselamatan di dunia lagi, bahkan nanti di akhirat, insya-Allah. Jadi jaminan di dunia begitulah, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang mengelakkan diri daripada kemaksiatan, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Maka hadis ini juga, hadis ke-41 ini menunjukkan betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya niat. Walaupun orang yang ditenggelamkan dalam bumi kerana mereka di dunia turut serta ataupun memang berada di samping orang-orang yang mempunyai niat yang buruk untuk mencabuli, untuk merosakkan Kaabah. Jadi apabila di dunia terlibat sama, turut serta ditelan bumi, tapi oleh kerana niat mereka tidak ada niat yang sebegitu, tak ada niat nak mencabuli Kaabah, maka di akhirat mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasa pasang niat. Kita kena sentiasa pasang niat untuk apa juga kebaikan. Dalam keadaan terbatas ini, dalam keadaan fitnah, wabak, kita terbatas untuk ke tempat-tempat yang baik. Kita ada batasan untuk melakukan perkara-perkara yang berbentuk fizikal, yang memerlukan kita pergi ke sana sini. Contohnya untuk mengerjakan haji dan umrah, maka kita hendaklah berazam supaya apabila dibuka, apabila ada peluang, apabila ada kesempatan, kita ingin pergi ataupun kita ingin menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memandang Baitullah, kita ingin melakukan ibadah tawaf, kita ingin menunaikan haji. Walaupun nampak macam jauh lagi, kota pun sedikit, orang yang dah sampai kota, sampai masa pun tak dapat pergi, namun niat azam di hati kita itu yang penting. Kerana niat ini merupakan ibadah dari segi batiniyah, ibadah yang berbentuk
dalam-dalaman ibadah kepada hati kita, dan dengan niat sahaja pun akan dituliskan kebaikan, walaupun belum lagi melakukan amalan tersebut. Mana berniat itu merupakan asas yang paling penting sekali dalam ibadah kita. Kalau dalam amal ibadah yang disyariatkan ataupun yang dipanggil ibadah maksudah seperti sembahyang, puasa, maka ia memerlukan niat sebagai rukun lah di awal perbuatan. Kalau ibadah yang bukan maksudah juga, yang perantaraan lah, contoh seperti wuduk, mandi, kalau dalam mazhab Syafi'i juga, mazhab Syafi'iyah juga memerlukan niat. Dan niat ini antara fungsinya ialah membezakan antara ibadat dan juga adat. Macam mandilah. Macam mandi, kita ada mandi bersihkan badan daripada kotoran daki, mandi nak bagi wangi, mandi nak bagi sejuk, dan ada juga mandi yang untuk mengangkat hadas besar. Mandi kerana hari-hari mandi sunat, contoh mandi hari Jumaat, mandi kerana mandi sunat hari raya dan sebagainya, maka ia adalah mandi yang sunat, dan ianya memerlukan kepada niat untuk membezakan di antara ibadah dan juga adat. Kalau tak ada niat jadi adat sajalah. Ataupun seperti ibadah kurban yang dilakukan, yang kita insya-Allah akan sampai pada akan menyambutnya dengan takbir, menyambutnya dengan solat sunat hari raya. Walaupun ada ramai yang tak dapat sembahyang di masjid, namun kita berazam, kalau ada kesempatan kita akan pergi ke masjid. Jika ada peluang pergi, ada tawaran pergi, ataupun kita buat usaha untuk mohon. Dan juga kita berazam, berniat supaya apabila masjid dan surau kembali dibuka pertama sekali, kita nak kembali tunaikan sembahyang fardu Jumaat yang merupakan fardu. Jadi ramai yang dah lama tak sembahyang Jumaat. Yang terhalang itu tidak mengapalah, tapi kita kekalkan kita punya rasa tak senang hati, kekalkan rasa tak selesa bahawa sebab kita tak dapat pergi masjid. Kekalkan rasa tak selesa kita dah lama tak sembahyang Jumaat. Kekalkan rasa tak selesa suasana sebenar sembahyang fardu Jumaat, belum lagi kita dapat jalankan. Dan kita berdoa kepada Allah supaya surau dan masjid ini dikembalikan, maknanya kembali dibukalah kepada umat Islam secara menyeluruh, insya-Allah. Jadi itu fungsi niat lah, sangat penting. Bahkan ada pekerjaan amalan yang bentuk tu macam bentuk dunia, yang haruslah di sisi syarak, apabila dibuat dengan niat yang betul kerana Allah, kerana untuk berkhidmat kepada manusia, maka amalan itu akan jadi amalan akhirat yang akan diberikan ganjaran pahala, yang akan memberi manfaat kepada pelakunya di dunia dan di akhirat. Namun begitu dengan sebab niat juga, niat yang salah, ada amalan yang memang amalan akhirat, berbentuk akhirat, memang amal akhirat lah, bukannya kerja-kerja dunia, tapi kerana niat yang bukan kerana Allah, kerana niat untuk mendapatkan habuan dunia, maka yang amalan berbentuk akhirat tu pun jadi dunia, tak dapat pahala, bahkan akan menyebabkan kesusahan kepada orang yang melakukannya walaupun amalan akhirat. Namun begitu, kita dalam usaha lah, kita semua ini sebenarnya dalam proses sehinggalah kita meninggal dunia untuk membetulkan niat kita. Niat kita ini kita perlu betulkan. Sebelum kita nak buat apa-apa amalan, kita dah betulkan niat kita. Selepas ketika kita melakukan amalan, apa-apa amalan juga kita betulkan, dan selepas selesai kita juga betulkan niat kita.
Dan satu lagi, balasan akhirat berdasarkan niat masing-masing. Yang ketiga lah, kandungan yang ketiga hadis ini, iaitu di akhirat nanti akan diasingkan orang yang bersalah dengan orang yang tidak bersalah. Kalau contohnya berlaku banjir, berlaku tsunami, tsunami yang berlaku di tempat jiran kita contohnya, ramai yang meninggal dunia, ramai yang hilang, ramai yang lemas, termasuklah anak-anak kecil, termasuklah orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang baik. Maka di akhirat nanti dia akan diberikan, dia akan dibangkitkan sesuai dengan niat, sesuai dengan amalannya di dunia dahulu, walaupun nampak macam sama saja dengan orang lain, sama saja dengan orang bukan Islam, tetapi di sisi Allah, iman dan amal itu pastilah membezakan kedudukan manusia itu di akhirat nanti. Jadi marilah kita sama-sama memperbetulkan niat kita. Niat ini sentiasa kita perlu renew lah. Sebagaimana di dunia ini banyak perkara kita kena renew, perbaharui. Lesen kena perbaharui. Apa-apa lesen lah. Kalau tak ada buat bisnes pun banyak lesen. Lesen memandu, lesen apps pun nak kena renew selalu. Maka untuk keperluan akhirat kita, untuk keperluan rohani kita, niat ini selalu kita renew, perbetulkan. Walaupun sedang melakukan amalan yang baik pun, dah habis selesai buat amalan yang soleh pun, dah selesai tunaikan perintah Allah, selesai buat perkara yang wajib pun perlu istighfar, bertobat kepada Allah. Jadi sebenarnya memang perlulah, memang sesuai sebenarnya. Dalam suasana kita tak dapat tunaikan fardu ain, contohnya tak dapat tunaikan sembahyang Jumaat, maka kita bukan kerana hukum tu memanglah kita tak dapat nak pergi kerana mematuhi ataupun kerana fitnah, kerana wabak yang berlaku ini. Jadi kita mematuhi perintah daripada ulil amri kita. Namun kita perlu beristighfar kerana, dan juga kita perlu rasa bersalah kerana mungkin yang berlaku ini dengan sebab salah silap kita, dengan sebab kecuaian kita. Dan juga kita sembahyang, kita beristighfar kembali kepada Allah kerana kefarduan yang kita tak dapat buat ini, supaya kita apabila kembali ke keadaan seperti biasa, maka kita akan terus, kita tidak bertangguh lagi menunaikan kefarduan yang banyak kita tak dapat laksanakan sepanjang tempoh wabak ini. Jadi tak ada bercanggah lah saranan supaya kita taubat, sembahyang taubat atas perkara-perkara fardu yang kita terpaksa tinggalkan. Dari satu segi, hukum itu memang tidaklah hukumnya sehingga berdosa haram dan sebagainya jika ada keuzuran. Namun apa yang kita nak waspada itu kalau kita mengambil ringan terhadap kefarduan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Selepas habis sembahyang pun kita beristighfar kepada Allah. Selepas itu habis sembahyang tu, dalam wirid kita istighfar, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali pada Allah, walaupun kembali bertaubat kepada Allah walaupun selepas menunaikan sembahyang, kerana khawatir, takut banyak perkara yang kita tertinggal. Sembahyang tak sempurna, sembahyang itu ada kurang sana sini, cacat cela sana sini. Maka pentingnya niat di dalam kehidupan harian kita, sebagaimana pentingnya juga makan minum untuk badan kita, begitulah pentingnya niat. Berniatlah kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang baik di sisi Allah. Seperti berniat untuk pergi menunaikan haji, pergi menunaikan umrah, ataupun berniat satu niat hidup. Dalam hidup kita ni kita banyak matlamat, tujuan, banyak target. Namun untuk meninggal dunia perlu juga kita perlu ada target, kita perlu ada niat supaya
kita mati dalam keadaan di tempat yang baik, kita mati dalam keadaan, kita meninggal dunia dalam keadaan menunaikan perkara-perkara yang baik. Kita berniat untuk mati syahid, kita berniat supaya mati dalam keadaan menunaikan tuntutan agama Allah, mati dalam keadaan sibuk mendakwahkan manusia kepada agama Allah, mati dalam keadaan berkhidmat untuk manusia, bawa manusia pada dekat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka keluar daripada tanah Hijaz itu, keluar daripada Mekah Madinah, dan mereka keluar menyampaikan agama, berdakwah. Bahkan ada di antara mereka memang niat untuk tak balik dah Mekah, tak balik Madinah. Sebab apa? Sebab niat mereka yang begitu besar itu. Jadi kita mencontohi mereka, mencontohi alim ulama yang mana mereka telah berkhidmat untuk agama ini, insya-Allah. Maka kita dalam kehidupan kita masing-masing, kita sempurnakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, dan kita berniat dengan niat yang mulia, niat sentiasa ingin bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, niat nak selalu pergi masjid, niat lepas ni nak kalau kata sebelum zaman susah nak ke masjid, kita tak cukup 5 waktu ke masjid, ke surau, kita berniat lepas masjid dibuka, kita niat penuh 5 waktu. 5 waktu tu dah macam makan minum. Kita niat aku nak ke masjid, ke surau 5 waktu penuh, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.